Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi saudara Amidi selaku pengurusi pada pagi ini, ahli panel iaitu Datuk Haji Husam Musa, YB Nurul Izzah, yang dikasihi Datuk Dr. Siddiq Fadil, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah saya panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul di sini pada pagi ini dalam rangka membicarakan Islam dan demokrasi. Saya masih ingat way back in 1999 ABIM telah menganjurkan wacana Islam dan demokrasi di rumah Universiti Melaya, kalau sudah ingat. Dan saya masa itu buat paper dan presented a 30-page paper bersama dengan saudara Osman Bakar dan guest of honournya Allahyarham Ustaz Fadil Noor. Anda ingat tak? That was the first serious discussion yang dipelopori oleh ABIM ketika orang di Malaysia masih belum membicarakan Islam dan demokrasi way back in 1999. Alhamdulillah, in that sense we are always ahead of others, dan perkara itu masih belum basi dan kita rasa cukup relevan untuk dibicarakan sekarang ini. Saya kurang pasti nak bicara macam mana sebab saya orang akademik berdepan dengan dua orang pengamal politik. Mungkin the approach is different. Namun demikian, I was once involved, so tak dapat lari jugalah sikit sebanyak dalam bidang ini. Masalah demokrasi di negara Islam adalah suatu masalah yang serius. Sebab itu banyak orang membicarakan apakah demokrasi itu sesuai dengan Islam, whether democracy is compatible to Islam atau tidak dan sebagainya. Dan ini tidak mengejutkan kerana kalau kita perhatikan dalam tahun 1995 dalam suatu kajian yang dilakukan oleh Freedom House, dalam kajian itu mereka mengatakan only one Muslim majority country, iaitu Mali, yang diklasifikasikan sebagai free, with majority at that time 1995 70% of Muslim countries were declared not free. Jadi maksudnya tahun 95 dulu satu negeri sahaja yang dianggap free, iaitu Mali, yang di bawah pernah dijajah oleh Perancis dan memang ketika itu mengamalkan demokrasi. Dalam tahun 2002, progress sedikit, Freedom House membuat kajian lagi dan mendapati 11 buah negara Islam had elected governments. Daripada puluhan negara Islam, hanya 11 mempunyai elected government, iaitu 23% of the total of Muslim countries in 2002. Iaitu, saya ulangi, 23% daripada negara Islam yang mempunyai elected government. Dalam kajian tahun 2006, Freedom House juga membuat beberapa laporan dan menyatakan mereka agak optimistik dengan perkembangan, di mana mereka mendapati Lebanon dan Kuwait katanya were moving towards the right direction. Tapi tahun 2010, report yang sama oleh Freedom House ini mengatakan only one country in Middle East and North Africa could be described as free, iaitu Israel. Jadi tak ada yang lain. None of the Muslim countries in North Africa, in Middle East, yang boleh declassify as free. Jadi menurun, regressing, it's not progressing. Jadi inilah perkara yang agak malang bagi negara-negara Islam, dan mungkin
persoalannya ialah kerana dalam negara-negara Islam tidak ada tradisi demokrasi ini. Oleh kerana tidak ada tradisi, maka ia adalah suatu yang sukar untuk diamalkan. Kerana ketiadaan tradisi ini, kita boleh lihat bahawa terdapat di kalangan tokoh-tokoh Islam sendiri yang kurang pasti dengan apa itu demokrasi. Whether democracy is right, whether democracy is acceptable, dan sebagainya. Dan ini kita boleh trace dari segi sejarah gerakan Islam itu sendiri. Kalau kita ambil Ikhwan, asal Banna was ambivalent. Dia menulis dan bercakap di mana dia mengatakan there's no democracy, or democracy is not acceptable to Islam. Tapi dalam masa sama, dia menyokong election. Dan Ikhwan participate dalam election. Dengan perkataan lain, they endorse demokrasi. Itu saya kata ambivalent. Satu ketika dia mengatakan, it's not our culture. Tapi realiti menuntut supaya Islam participate dalam aktiviti kemasyarakatan, termasuk politik. Sebab itu, seperti saya nyatakan, Ikhwan terlibat dalam pilihan raya. Dan yang menariknya, kalau kita nak perhatikan lagi, bahawa as time, masa berlalu, mereka cukup pragmatik. Ikhwan cukup pragmatik. Dia boleh bersatu dengan sesiapa sahaja. Yang mungkin agak sukar bagi setengah-setengah mereka yang mengambil pendekatan yang agak konservatif. Mereka, oleh kerana tidak diberi ruang, Profesor Ridwan lebih tahu pada saya, mereka bersatu dengan Parti Wafd untuk mencari platform untuk menjawarakan hasrat rakyat. Parti Wafd ni macam UMNO lah, ataupun Parti 46 lah, is secular nationalist. Tapi Ikhwan sanggup bersama untuk mendapatkan platform kerana mereka tidak diberi ruang. Dan even with Parti Tajammuk, iaitu parti socialist inclined. Jadi kalau sudah perhatikan, akhir-akhirnya mereka menjadi pragmatik. Dalam erti kata, mereka mahu mencari ruang supaya mereka boleh bersuara. Sedangkan ruang itu tidak diberi kepada Ikhwan secara terbuka, secara rasmi, official dan sebagainya oleh pemerintah. Jadi mereka memanfaatkan platform yang ada, termasuk seperti saya kata Parti Wafd dan Parti Tajammuk, iaitu Socialist Inclined Party, which probably will be very sensitive for us here. Tapi itu terjadi di sana. Dan begitu juga kalau sudah perhatikan, of all the top leaders of Ikhwan, yang paling keras terhadap demokrasi ini ialah Syed Qutb. Dia menolak terus sebagai satu sebahagian daripada aktiviti Jahili Society. Sebab itu orang mengatakan Syed Qutb ini mengambil pendekatan yang keras. Tapi kalau sudah baca tulisan-tulisannya, memang ada tempat kerasnya dan memang ada tempat yang tidak kerasnya. Dan kita kena memahami latar belakang sejarah masyarakat Mesir ketika itu. Dan bukan saja masyarakat Mesir, kita kena perhatikan sejarah masyarakat dunia Islam ketika itu. Sebab itu Maududi sendiri, when Pakistan was part of India, and he knew very well if there were election, the Muslim would be easily defeated. Kerana India keseluruhannya ialah Hindu punya majority. Dalam keadaan seperti itu, kalau masuk pilihan raya, tentu pasti tewas. Jadi sebelum partition, pendekatan Maududi ialah cukup keras, di mana dia menolak terus. Tetapi apabila terjadi Pakistan, dia mula berubah. Dia mula berubah dengan mengambil pendekatan yang dipanggilnya theodemocracy. Demokrasi, tapi demokrasi yang mendaulatkan syariah. Syariah is the source of everything. There is democracy, there is election, but ianya dicorakkan, ditentukan oleh amalan pelaksanaan syariah. Jadi itu bukan lihat suatu evolusi daripada pemikirannya, dari menentang keras kepada apa yang dipanggilnya theodemocracy. Begitu kan
kalau kita lihat Iqbal juga very critical of democracy. Namun demikian, dia mengatakan there must be a space. There must be a space untuk umat menyuarakan pandangan dan sebagainya. Jadi mungkin ketika itu demokrasi tidak begitu sangat. Jadi dia mengatakan there must be a space. What is a space? Kalau dalam maksud zaman moden ini, space ya demokrasi. You participate in election. Tapi ketika itu tidak ada election, jadi dia kata there must be a space. Yang menariknya Maududi ini, sebab itu dia menambah theodemokrasi di situ, ialah kerana dia menekankan God is sovereign and there is no human legislation. Human legislation is not permissible dalam theodemokrasi mengikut kefahamannya. Dan pada fahaman awalnya, he did not endorse regular elections and even political parties. Tapi seperti saya nyatakan, perubahan berlaku. Dan ini dinamiknya Islam. Dan ini dinamiknya Islamic law. Apabila berlaku keadaan di mana umat Islam perlu menyatakan pendirian, dia telah membuat satu keputusan yang di luar dugaan, iaitu, I'm still referring to Maududi, apabila berlaku pilihan raya tahun 64, the situation was, at that time, it was between Fatimah Jinnah and Ayub Khan. And Ayub Khan, in the eyes of Jamaah Islami, was a dictator. Suatu pemerintah diktatorial yang luar biasa pada fahaman mereka. Dan oleh yang demikian, Maududi endorse Fatimah Jinnah sebagai calon. Kita tahu hadis mengatakan wanita itu tidak seharusnya jadi pemimpin nombor 1. Jadi di situ berlaku suatu debate yang besar dalam jamaah Islami, sehingga akhirnya orang nombor 2-nya berhenti. It's very interesting kalau sudah mengkaji jamaah Islami, and suatu yang basically hypothetical lah orang kata dari segi akademik. Sebab orang kata orang nombor 2 dia tu cukup brilliant. Cukup brilliant. History would have been different if he were to continue to be in Jamaah Islami and took over from Maududi after Maududi left. Tapi yang gantinya ialah Mian Tufail yang dianggap oleh kebanyakan orang cukup lemah sebagai pemimpin. Jadi ditakdirkan Allah yang nombor 2 itu tidak bersetuju dengan pendirian yang diambil oleh Maududi untuk menyokong Fatimah Jinnah dan dia meninggalkan Jamaah Islami. Dan kalau sudah perhatikan, ini di luar itu, pengalaman dan peristiwa itu juga menimbulkan perdebatan wa isyura. Wa isyura. Maududi mengatakan, saya ingat saya baca ini apabila kes saudara Anwar Masa UMNO dan soal syura, soal sikah dan sebagainya. Ketika itu apabila nombor 2 berhenti, banyak orang yang mengkritik Maududi. Dan dia kata, what is a leader if he cannot decide? I've listened to all your views, saya dah dengar semua pandangan saudara, but as leader I'm going to decide. Dan dia buat decision. Decisionnya ialah to endorse Fatimah Jinnah. Jadi dari peristiwa itu timbul perbincangan sejauh mana syura itu binding dan sebagainya, sejauh mana syura itu pemimpin ada say, adakah ahli-ahli ada say dan sebagainya. Dia membuat conclusion, memang saya telah dengar semua pandangan, saya hormati, finally as a leader, saudara lantik saya leader, I'm going to decide. Dan dia decide, itulah decisionnya, iaitu menyokong Fatimah Jinnah. Jadi kalau kita perhatikan, Maududi menentang, tapi akhirnya banyak berubah. Ikhwan menentang, tapi participate in election, and many years later even combined with the nationalists and socialists. Jadi kalau kita perhatikan, dari segi
yang saya kata dinamiknya Islam itu, kalau kita perhatikan dahulu kala pun, kalau sudah belajar tentang khalifah, semua ulama memfatwakan there should be only one khalifah. Lain pada itu haram. Tak boleh ada 2 khalifah, 3 khalifah. Betul tak, Saudara Usam? Dulu. Tapi eventually, apabila terdapat 2 khalifah, satu Abbasiyah dan satu di Andalusia. Therefore ulama say okay, you can have 2 khalifah. Maksudnya perubahan. Zaman berubah. It became a fait accompli which the ulama had no choice but to accept. Because ni benda bukan qat'i. Benda ijtihadi. Jadi jangan mudah kita mengatakan ini haram, itu haram. Sebab perubahan zaman berlaku. Dan Islam being a dynamic religion is very accommodative to all this. Jadi begitulah kita, kalau kita ambil dalam konteks demokrasi ini, suatu ketika there was opposition. Kalau kita tengok Khomeini sendiri pun, orang tak setuju Syiah soal lain lah, tapi nak menceritakan Khomeini sendiri pun walaupun wilayah faqih itu mempunyai final decisive say dengan Council of Guardians boleh vet segala undang-undang dan sebagainya, tapi the trappings of democracy are there. Ada election, ada elected officials dan sebagainya. Dan itu demokrasi apa tidak demokrasi? Memilih presiden secara terbuka, memilih ahli parlimen secara terbuka, cuma dia meletakkan syarat di mana seperti saya nyatakan, Council of Guardians itu boleh vet peraturan-peraturan yang diluluskan itu berlawan dengan Islam ke tidak. And finally, will faqih itu memberi kuasa kepada sekarang ni Khomeini inilah untuk overrule dan sebagainya. Jangan terjadi, tapi diberi ruang itu untuk memastikan pada pandangan mereka bahawa ia tidak lari daripada Islam. Jadi evolusi ini terjadi, dan di kalangan ulama-ulama pun ada pandangan-pandangan berbeza. Kalau dalam konteks Iran, ulama yang dikenali dan dihormati Tabatabai, kalau sudah baca tulisan Hamid Inayat dalam Islamic Political Thought-nya, dia kata Tabatabai clearly rejected demokrasi. Walaupun Khomeini kita perhatikan diubahnya, walaupun orang kata ada trappings-nya, tapi democratic elements itu ada. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka jelas sekali bahawa dari segi amalannya they evolve kepada suatu keadaan di mana sekarang ini rata-ratanya sarjana-sarjana Islam tidak menolak demokrasi dan mengatakan demokrasi itu adalah sebahagian daripada amal Islam. Nothing contradictory in terms between the two. Kalau saudara nak tengok perdebatan yang panjang, saudara baca Center for Study of Islamic Democracy, CSID. CSID, Center for Study of Islamic Democracy, berpangkalan di Amerika. Ini membuat kajian yang cukup mendalam, very lively. Baru-baru ini mereka membantu Tunisia mengadakan workshop demi workshop dengan pemimpin-pemimpin, sama ada daripada Nahdah ataupun bukan Nahdah dan sebagainya, untuk mengajar dan mendidik mereka bagaimana mengamalkan demokrasi. Jadi seperti saya nyatakan, itulah secara Islaminya ia dianggap sebagai suatu yang boleh diterima. Cuma dalam konteks masyarakat Islam, defisit demokrasi ini memang suatu yang nyata. Suatu yang nyata, defisit demokrasi ini. Dan dalam konteks negara-negara Islam yang lain pun begitulah. Sebab itu Bernard Lewis mengatakan, why only Turkey is democratic. Maksudnya Turki sahaja yang dilihatnya. Mungkin kita tidak setuju dengan Bernard Lewis, tapi pokoknya dia sebut
only Turkey. Tapi itu mencerminkan bahawa demokrasi itu sukar bertunjang di negara-negara Islam. Malaysia, Freedom House tadi mengatakan kita partial demokrasi. So tidak full demokrasi, partially free. Setengah aja free, sebahagian aja free. Dan ini kita perhatikan, tak payahlah saya sebut, semua sini dah faham, dah setuju dengan saya. Bukan saja partial, less than partial pun. Suku ya probably. Kata-kata tak suku, tak boleh kita duduk sini pula. But at least suku je saya. Only a quarter of democracy or democratic practices are allowed and implemented in our country. 3 suku lagi tu tidak membenarkan. Sebab apa boleh kita kata demokrasi itu dia mesti ada konsensus di kalangan masyarakat, mesti ada konsensus. Tapi kita tidak ada konsensus. The fact that Pakatan won 52% dan dia menang 48 menunjukkan sudah tidak ada konsensus. So demokrasi, there must be consensus. And ia mesti ditadbir secara civil, di mana terdapat administrative neutrality and respect for human rights and the freedom to choose. Jadi semua ini kalau kita perhatikan, administrative neutrality memang tidak ada. Tidak ada. The freedom to choose pun suatu yang penuh sanksi. Dan equality in rights and duties juga suatu yang dipersoalkan, boleh dipersoalkan. Di Malaysia ni memang dia suka tutup. Saudara tengok yang peristiwa MAS. Kalau saya kebetulan yesterday tak banyak kerja, pergi universiti lah sekejap, pukul 1 sampai pukul 2 ada hal. Student saya balik, so anak saya duduk tengok TV. You can see the way they hide. They refuse to reveal, meaning that they are not transparent. They are not transparent. So, seluruh dunia dah tahu tu. CNN duk cerita tu masih duk kata kita tak tahu lagi, waiting for the signal dan sebagainya. So tak habis-habis dia nak tutup daripada pengetahuan masyarakat. Jadi benda yang straightforward seperti itu, kalau dia handle nicely, people will be very sympathetic. Tapi cara dia handle itu, orang yang tak tahu politik pun rasa nak marah. Isteri saya tak reti politik, tapi dia membeber, dia tengok semalam. Jadi inilah keadaan. Saya dapat signal dah. Okey. Nota-nota saya baru suku baru. Kita orang akademik ni, kita itu sikit lah. Orang buat sedikit preparation, tapi tak apa. InsyaAllah mungkin ada soal jawab lepas ni. Dan saya berhenti sini. Sekarang wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.